Alright, sebelum kita start kelas, untuk berkati majlis kita, kelas kita pada malam ni, saya menjemput Ustaz Ridwan. Boleh ya, Ridwan? Untuk bacakan doa. Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kaulah yang Maha Kuasa, Tuhan sekalian alam, mengetahui perkara-perkara gaib, mengetahui perkara yang telah lepas, perkara sekarang dan perkara akan datang. Semuanya dalam rahsia dan genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon keampunan-Mu, kami mohon kerahmatan-Mu, kami mohon taufik dan hidayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara mara kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami dan dosa semua kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami di dunia dan urusan kami di akhirat. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepadamu. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai suatu amal ibadah yang diterima-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami takaful konsultan cemerlang, ya Allah, cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Kami mohon kepadamu, Kau perbaikilah akhlak kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin di kalangan orang yang bertakwa dan jadikanlah kami orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendirikan solat dan zuriat keturunan kami. Apa yang kami doakan ini untuk diri kami, bukan untuk diri kami sahaja, tetapi apa yang kami doakan ini juga untuk sahabat-sahabat kami yang berada di luar sana, terutama Matin Group, ya Allah. Berikanlah kami kejayaan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mahu berjaya, ya Allah. Kami mahu mengubah nasib diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Berikanlah kami, berikanlah taufik dan hidayat-Mu, ya Allah, yang berkekalan, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Al-Fadil Ridwan. Okey, Ridwan kat mana tu? Rasa macam dalam gua pula. Gelap-gelap begitu. Kat mana? Dalam kereta ke? Dalam kereta. Oh, okey. Nak pergi appointment? Okey, pula Alright. Okay guys. Are you ready guys? Yes. Yes. Ada dua je. Aku dengar suara ibu, saya dengar suara Ridwan. Guys, please. Are you ready guys? Yes. Barulah semangat saya nak start kelas ni. Kalau you all tak respon, macam mana saya nak bersemangat nak share ni? Benda-benda penting kena ada semangat. Okey? Kita tahu sehari kita daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam memang penat. Tapi kita ambil masa sejam. Saya tak ambil masa you all lama. Sekejap je. Okey? Sekejap je. Jangan risau. Alright. Okay, so kelas malam ni kita nak share. Okay, saya nak share lah after service apa yang kita perlu buat. As a takaful consultant, apa yang kita kena bagi dekat kita punya pelanggan. Dia dah ambil plan dengan kita, dia dah ambil hibah ataupun dia dah ambil kad perubatan. Apa yang perlu kita buat untuk pelanggan kita. Alright, sebelum tu kita rehat dulu dengan satu video. A belief is a feeling of absolute certainty. If you want to achieve anything in life, you need to get certain you will achieve it. You must believe in yourself. Beliefs control results because you will never take action towards something you don't believe is possible. You can have all the education in the world. It doesn't matter. If you don't believe you can do it, you will never get it. Do you think Jordan could
could have become the greatest if he didn't believe in himself? Not a chance. He would have quit when things got hard. He would have quit when he was cut from his high school basketball team. You think Serena would be the greatest female tennis player in history without belief? Not a chance. These great athletes, great entrepreneurs, great human beings are great because they believe in themselves. They believe when no one else does. They believe when they are down. They believe when they are at rock bottom. This is my dream, and I will succeed. Maybe not immediately, but absolutely and definitely. There is no doubt in my mind. This goal I have, this dream I have, I will get it. I will. I will. I will. Beliefs control your results because you will never take action towards something you don't believe is possible. In order to succeed, you must believe. In order to believe you're good enough, you must be good enough. If you're not there yet, get to work. Work! 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 Until you get to the place where you know you will make it. No doubt. No doubt. I will make it. I will get it. I will have it. Work on your weaknesses until they become your strengths. Work on your flaws until they become your fire. Work on your problems until they become your power. You have to believe that something great can happen. Even if there is no evidence, believe. Even if others say it is impossible, believe. Even when everything is going wrong, believe. Change your belief that you can't to the knowing that you can. Change the belief that there are limitations to the knowing there are none. Change the belief that there isn't a way and push yourself to find your own path, your own answers, your own way. You can't just go off logic. The greatest achievements in the world defy logic. They are born from belief. The greatest achievements did not come from someone who saw what was possible and didn't dare attempt better. The greatest achievements came from those who see what is possible, but still believe they can achieve something impossible. Okey, dapat sesuatu tak? Apa yang you all dapat belajar daripada video ni dan apa kaitan video ni dalam bisnes kita yang untuk penamat 2021 ni tinggal berapa hari lagi? Okey, siapa boleh share? Apa yang you all dapat? Amizan? Apa yang you dapat bila you tengok video tadi tu? Mencetus semangat ke tak? Siapa lagi? Okey, nak tanya ibu lah. Ibu ada ibu? Nak tanya Farah. Farah ada? Melah ibu. Guys, ada orang tak dalam kelas ni? Okey, Farah Hana cakap percaya pada diri sendiri. Okey, yang saya panggil tu tak memang tak ada ke? Ke just masuk memang tak join? Okey, Andi ada Andi? Ada. Okey, Andi, apa yang you belajar bila you tengok video tadi? Kita mesti ada confident lah, percaya pada diri sendiri. Percaya.
Andi percaya tak pada diri Andi boleh buat? Percaya. That's why Andi selalu submit case kan? Sebab percaya kan? Okay. Thank you Andi. Right. Bila orang percaya, bila kita believe control result, betul. Jadi, bila kita sebab belief system ni, you yang kena bina dalam sistem diri you sendiri. Okay? Macam Kak Aniza cakap, believe that you can. Sebab fikiran kita ni, dia bergantung pada diri kita. Kalau you yakin yang you boleh buat, then you boleh buat. Kalau you 50-50, 50-50 lah. Dia punya result dia. Dan semua bergantung pada kepercayaan diri kita sendiri. Macam kita buat call, kan, you join Bolero, and then you buat call hari-hari. Apa belief you bila you buat call? Hari-hari. Yang you buat call tu adalah proses dia. Then belief tu adalah you punya sistem kepercayaan. Bila you buat call, macam Kak Aniza. Dia hari-hari buat DA kan, saya nak tanya dia, apa belief sistem dia? Kak Aniza ada? Ada. Kak. Yelah, akak selalu buat DA kan? Apa belief sistem akak bila akak selalu buat DA? Apa dah akak bina dalam kepercayaan diri akak tu? Hari-hari buat DA proses kan? Sampai akak percaya dengan DA ni, you get something. Okay. Apa yang akak percaya? Okey, bagi diri saya buat something tu mesti nak dapatkan hasil. Dia nak ada So, saya result believe lah. I can do it. Tak boleh 50-50 lah. Buat sampai dapat. Usaha jugalah. Maksudnya bila akak buat tu, akak punya belief system tu memang 100% lah. Yes. Yeah. Okay. Alright. Terima kasih Kak Niza. Saya nak tahu itu je. That means Kak Niza punya belief system tu sangat tinggi. Sebab tu dia buat DA. Kalau kita punya belief system, kita buat call tu boleh dapat banyak appointment, dapat banyak presentation, dan kita buatlah. Dengan Facebook tu boleh kita dapat appointment, dapat list banyak, dan kita buat. Itu maksud belief system kita. Macam mana kita nak bina belief system tu? Kita kena buat dulu. Proses tu adalah buat call, kita buat DA, anything yang kita rasa benda tu adalah memberi kekuatan pada kita untuk kita rasa terus buat. Alright? Okay? So, malam ni. Okay, sebelum tu saya nak you all fokus. Tak nak dalam kelas ni, tahu semua tak buka kamera, saya faham. Okay, tapi tak naklah you masuk dan you tak ada. Jasad you tak ada apa kat situ. You dah hilang ataupun you dah terbaring. Terbaring tak apa, tapi jasad tu dah ke tempat lain. Okay, tu sebab saya minta you all fokus. Yang kedua, sediakan nota. Kalau tak faham, tulis ataupun record. Saya pun ada record juga, nanti boleh tengok balik dekat YouTube. Yang ketiga, kalau tak jelas, tanya. Okay? Biar kita ni tak pandai, kita tanya tak apa. Okay? Yang keempat, kalau ada assignment saya bagi, kena buat. Right? Sebab ilmu datang kepada mereka yang sentiasa bersedia. Kalau you all tak bersedia, you all macam lalai je, memang tak dapatlah apa yang kita nak belajar malam ni. Alright. Okay. Kita dah cover dah minggu sebelum ni. Prospecting, pre-approach, approach, fact finding, presentation, closing. Yang terakhir malam ni kita akan belajar delivery dan post sales service. Macam mana kita nak apa yang perlu kita buat bila customer ataupun pelanggan tu dah ambil polisi dengan kita. Okey, ini menjadi kebiasaan. Okey, saya nak share pasal polisi delivery. Macam mana bila kita dah close deal and then customer tu pun dah buat payment, then after 14 hari dia pun dah dapat polisi. Kita akan receive polisi dulu sebelum kita hantar dekat pelanggan.
Jadi apa yang kita perlu buat sebagai takaful konsultan ni, apa yang you perlu ada untuk bagi tahu pelanggan ni. Alright. Okay, ini saya share sikit lah. Okay, why we need deliver policy in a best way. Okay, kenapa kita perlu deliver policy dengan cara yang paling terbaik. Pertama, kita nak enhancekan kita punya profesional. Sebagai takaful konsultan, nak tunjuk kita ni betul-betul buat bisnes ni yang serius. Dan kita nak bagi tahu pelanggan yang ambil dengan kita ni sangat serius dan profesional. Yang kedua, kita nak show the expertise. Kita punya kepakaran dalam memahami the whole policy. Kita kena faham dulu polisi medical card ke warisan plus ke setia ke impian ke aspirasi ke, kita kena faham keseluruhannya supaya kita dapat deliver knowledge kepada kita punya pelanggan. Capability handling knowledge. Dia nampak kita ni very professional sebab kita ni tahu in detail dalam polisi yang kita nak bagi dekat pelanggan kita. Yang ketiga, kita nak ensure klien ni dia receive quality service. Sebab kita bukannya takaful konsultan cap ayam. Okey, kita adalah takaful konsultan yang memang kita letak satu level yang profesional. Okey, kita ada license by Bank Negara under Malaysia Takaful Associate MTA. Kita sanggup ambil exam bayar RM80 untuk dapatkan license tu. Dan kita nak deliver quality service dekat pelanggan kita. Sebab kita bukan takaful konsultan yang biasa-biasa. Kita bukan yang jenis salesperson pergi jual bantas enggo dan belah macam tu, tak. Kita nak bagi yang terbaik dekat pelanggan kita. Alright. Yang keempat, kita nak build relationship client and producer. Okay. Klien kita memang kita nak ada hubungan ukhuwah tu, silaturahim tu. Silaturahim ni menambahkan lagi rezeki. Jadi kita akan kembangkan lagi networking kita dan juga circle-circle kita. Alright. Dan yang kelima, kita nak obtain high quality referral. Kita dapat refer daripada pelanggan kita dan daripada situ kita dapat kembangkan lagi bisnes dan juga networking kita. Besarkan lagi pasaran tu kan, daripada dia, kakak dia, family members dia, sepupu dia, anak beranak dia, jiran, tetangga dia, kawan, office dia, semua ambil dengan kita. Bermula daripada seorang. Okay. Dan kita nak educate client properly. Kita nak bagi tahu, okay, coverage kematian sekian. Cover untuk TBD sekian. CI sekian. Kalau dia hanya ambil basic sum cover ini sahaja, kita supaya bila kita jumpa dia 6 bulan lagi atau 12 bulan lagi, dia dah tahu, okay, aku hanya ada cover untuk kematian saja. Untuk sakit kritikal belum ada. Dan dia dah tahu. Sebab tu kita belajar fact finding kan. Nak tahu sama ada customer tu ada perlindungan yang cukup ataupun belum. Daripada sinilah kita educate klien kita secara proper. Yang dia ada hanyalah untuk cover kematian. Takut bila kita tak explain secara detail, tiba-tiba dia masuk hospital dia nak claim. Sedangkan dia ambil polisi itu adalah warisan untuk hibah sahaja. So kita nak educate klien kita, mendidik masyarakat dekat luar sana. Okey. Yang ketujuh, kita ni adalah jujur. Okey, dalam apa jua yang kita buat ni, kita nak tunjuk kejujuran kita dalam kita buat bisnes takaful ni dan memberi yang terbaik untuk pelanggan kita. Itu mesti setiap orang kena ada. Alright. Dan kita nak improve percentage dan kita nak add value, tambah nilai kepada pelanggan kita. Dan dia tengok kita ni sangat konsisten kan, sangat memberi nilai kepada dia, and then dia akan recommend dekat orang lain lah. Oh, ni bagus ni ejen aku ni, Puan Aniza ni bagus, ejen aku ni Farah ni bagus, ejen aku ni Raja Fikri ni bagus, kau ambil dengan dia.
So dia akan recommendkan kawan-kawan dia sebab dia nampak kita ni memberi nilai kepada dia. Okey? Alright. Okey, ni polisi yang biasa kita receive lah. Okey, sekarang ni sama ada dua. Secara digital ataupun polisi secara fizikal. Okey, kalau tanya saya memang lebih suka secara yang fizikal ni. Sebab bila saya dapat tu, saya boleh tengok secara detail dalam tu. Kan, kita boleh tengok secara detail dalam tu. Dan saya boleh highlightkan satu persatu poin-poin yang penting untuk saya explain ataupun terangkan kepada pelanggan bila kita jumpa nanti. Ini keadaan polisi senjata aku bila sampai ke office dia macam ni lah. Cuma sekarang ni kalau untuk ejen yang belum tahu sampai hujung bulan ni untuk dapatkan polisi kena request. Dia tak akan hantar terus ke pejabat. Kita kena request, kena isi borang minor alteration form, boleh hantar dekat Pusat Plus terus. Request untuk dapatkan. Sebab ada pelanggan memang dia cerewet, memang dia nak sangat buku ni. Walaupun nampak sekadar buku tapi memberi efek. Kalau disebabkan buku ni juga kadang-kadang pelanggan tak percaya dengan kita. Okey, pada saya sangat penting benda ni. Dan kita boleh bagi option lah kalau dia nak sedikit, dia boleh daftar dekat ProBSN Touch. Alright? Okey, dan kita akan dapat macam ni lah rupanya, rupa untuk yang cover kat depan tu. Okey, sebagai seorang ejen, kena periksa nama dia, pastikan nama dekat polisi ni, keretasan ni, acknowledgement ni betul. Okey, itu adalah nama dia, bukan nama orang lain lah yang kita nak hantar tu kan. Okay, next. Okey, inilah polisi. Kalau untuk medical card beginilah rupanya. Okey, mungkin ada ejen yang belum close case, tak pernah dapat lagi, ataupun ejen baru masuk time pandemik ni tak ada pernah tengok langsung polisi secara fizikal ni. Inilah rupanya. Selalu tengok mungkin customer semua dapat SMS notification daripada company, suruh login terus register dekat ProBSN Touch. Ini secara fizikalnya. Kalau tanya saya lebih suka fizikal ni sebab saya boleh jumpa customer tu semula dan kita terangkan balik. Sebab daripada kita hantar polisi ni lah kita akan dapat kes yang kedua, ketiga dan keempat. Memang kita akan build relationship dekat sini. Okey, kalau untuk request polisi fizikal free, tak perlu bayar. Okey, sampai hujung bulan ni tak perlu bayar. So dia bagi free sahaja. Sebelum ni kalau masa REO, kita buat REO kan kena bayar, tapi sekarang dia bagi free, tak perlu bayar lah sampai hujung bulan ni. Okey, pastikan isi minor alteration form boleh download dekat ProBSN bukan dekat Takafunet. Okey, Takafunet. Right? Polisi tu dihantar ke office ke? Ya, ibu dia akan hantar kat Shah Alam, nanti saya akan post kat ibu. Okey? Kalau macam walaupun kita contoh duduk macam Andi, Andi dia duduk kat Sabah kan, tapi polisi tu akan dihantar kat Shah Alam. Macam ibu dekat Pahang kan, Kuala Pilah, dia akan hantar kat Shah Alam, nanti saya sendiri akan post dekat ibu. Ibu jangan risau, dia akan ibu akan dapat terus sampaikan kat rumah lah. Alright, next. Okey, ini ProBSN Touch. Okey, biasa kalau polisi fizikal dia akan dapat helaian kertas macam ni. Okey, kita bagi company dah sediakan. Okey, pelanggan tu boleh terus daftar dekat ProBSN Touch punya link. Dia boleh daftar dan dia boleh view dia punya details dia, certificate information. Dia boleh download statement tahunan tu, dan ejen tak perlu email lagi kat dia. Sebab company dah tak hantar melalui fizikal, so dia boleh online saja. And then dia boleh download e-certificate. Kalau dia request untuk dapatkan polisi yang fizikal, e-certificate tu dia tak boleh tengok. Okay, dia tak dapat. Dia boleh download e-medical card. Dia boleh download yang jenis suka hilang medical card, asyik hilang. Dia download je e-medical card, masuk dalam handphone dia. Mudah-mudahan handphone dia pun tak hilang, sebab berat sangat hilang kan. So suruh dia download je. Dan sekarang ni kalau pergi hospital pun, hospital dia tak minta pun
medical card. Banyak klien saya dah masuk. Ni kan yang baru-baru ni, dia tak minta pun medical card, dia minta IC pun dah cukup. Sebab sistem hospital panel ni dia ada sistem yang access terus dengan Prudential. Okey. Okey, dalam Prudent Asentas ni juga dia boleh bayar secara online dan dia boleh update sini dia punya e-credit untuk masukkan claim dalam akaun dia. So sangat-sangat baguslah, maksudnya kita mengikut peredaran masa dan customer pun tak perlu nak asyik call agent. Dulu masa mula-mula saya jadi agent, tak ada lagi benda alah ni. Customer asyik tanya macam mana nak tukar alamat dan sebagainya. Banyak kerja kita nak buat. Sekarang disebabkan company pun dah enhance mengikut peredaran masa dan banyak benda jadi lebih senang lah. Okay. Alright. Okay, bila kita buka polisi dalam lapis helaian kedua, helaian ketiga tu, ini akan terjumpalah ini. Terjumpa ini. Jadi kalau klien tu, okay, kita bagi tahu klien tu sekiranya dia tidak berpuas hati, kita ni sebagai ejen dia, okay, dia boleh report. Dia boleh report dekat Bank Negara Malaysia. Kat sini dah ada dah semua alamat, dia punya nombor telefon semua ada. Ini nak menunjukkan apa? Menunjukkan kita ni adalah ejen yang sangat tulus dan ikhlas. Bukan kita goreng pisang je, goreng sampai hangus, tak. Kita nak bagi tahu yang betul-betul. Dan you kena bagi tahu benda ni. Alright? Dan bila you dapat polisi, letak stiker. Macam saya suka sangat letak stiker macam ni. Nampak tak? Ni, ni stiker ni kan. Saya suka letak stiker ni dan saya highlightkan siap-siap. Memudahkan pelanggan kita nak buka helaian-helaian dalam buku polisi tu. Okay. Belilah. Okay, beli banyak-banyak spend. Okay. Alright. Dan bila dia buka seterusnya, ada detail kan. Detail customer, nama customer, participant tu siapa. And then nama anak dia, person covered tu siapa. Semak maklumat peribadi dia, pastikan nombor IC dia dan juga nama tu betul. Kadang-kadang disebabkan titik saja. Sebab bila saya tengok ada customer, dia hantar dekat WhatsApp, kita ingat habuk. Rupanya dalam IC dia memang ada titik tu. Contohnya dekat Muhammad, lepas tu tiba ada titik. Muhammad Mulkis. Muhammad.Mulkis. Saya ingat habuk. So saya tak letak titik tu. So dah jadi satu kesalahan lah. Sebab dalam sistem tak ada titik. Jadi kita kena betulkan balik. Bila kita betulkan balik, kena hantar borang lah untuk betulkan balik. And then nanti dia akan dapat satu lagi salinan. Yang helaian senang yang menyatakan kita dah tukar nama dia yang mengikut dia punya kad pengenalan dia. Dalam sistem pun akan berubah. Okey? Kena semak secara detail betul ataupun tidak. Kena semak ni lah. Okey? Next. Okey, ni part yang sangat-sangat penting. Tolong explain secara detail kat sini. Yang exclusion ni, cara pengecualian definisi, semua dekat sini kena terangkan. Apa yang cover, apa yang tak cover. Medical card ni apa yang dia cover. 120 hari kena terangkan. 24 bulan kena terangkan. Sakit spesifik tu apa? Kena terangkan apa yang medical card cover, apa medical card tak cover. Kena terangkan. Dan istilah-istilah dan maksud-maksud yang ada kena bagi tahu secara detail supaya tak berlaku salah faham di akan datang. Terutama pelanggan yang ambil medical card. Medical card ni sangat-sangat detail kita kena terangkan kepada pelanggan kita. Okey? Jangan bagi buku polisi ni, okey, bagi seketul macam ni, dia sign dan belah. Jangan macam tu. Di masa akan datang jadi masalah. Kita kena terangkan secara detail. Okey, sebab tu sebagai takaful konsultan, sebagai takaful konsultan kita kena mahir untuk baca polisi ni. Memanglah kita ni kena buat saja, saya faham, tapi kita sebagai takaful konsultan kena ada knowledge yang menunjukkan kita ni sangat profesional dengan kejayaan yang kita
apa kita buat sekarang ni. Okey. Right, next. Okey, penama, nomination, penama, okey. Kalau dia ambil untuk anak tak perlu, automatik untuk anak akan pergi dekat parents dan sebagai participant tu. Okey, kalau ambil untuk dewasa, semak dia punya nombor IC dan juga nama penama tersebut. Pastikan betul lah. Okey, kalau dia ada bini dua, 1 dan 2, 50-50. Tengok betul ke tak. Okey, kena semak secara detail. Takut nanti orang tu bila dah meninggal dunia, yang penama tu tak boleh buat tuntutan disebabkan salah nombor IC. Jadi rumit lah nanti. Okey. Okey, part kat sini. Okey, terangkan manfaat perubatan yang diterima oleh pelanggan. Sekiranya dia ambil plan 200, terangkan RM200. 200 untuk bilik dia. Terangkan dia punya manfaat untuk tahunan dia dapat 200,000. Pre and post, berapa kita cover 120 hari sebelum masuk hospital untuk dia buat claim dan juga selepas dia keluar hospital untuk dia buat claim. Itu adalah pay and claim. Kalau dia nak buat rawatan susulan, dia kena bayar dulu, baru dia claim balik dengan kita, bagi original bill. Kalau dia jauh, dia boleh email, tapi dia kena cross, dia kena tulis kat tu, ProVXN use only, supaya mudah kerja kita sebagai takaful consultant. Okey, kena terangkan secara detail apa yang ada polisi untuk cover manfaat perubatan untuk pelanggan. Okey, contoh kalau ada untuk dia cover dia punya kemalangan, kena bagi tahu kemalangan. Okey, contohnya ada yang 2,000. Okey, 2,000 bila dia pergi ke klinik, dia boleh claim semula dengan ProVXN, hanya bagi original bill dan pastikan doktor tu cop dan sign dan ada tulis diagnose apa. Dan dia boleh claim dengan kita. Kena terang secara detail supaya prospek pelanggan tu faham. Kemudian hari dia tak akan merungut lagi dekat kita. Tak teranglah macam ni macam tu. Okey. Dan kalau medic protector ni dia ada dua kan. Kalau klien tu ambil level, kena terangkan level tu apa. Kalau dia ambil step up, kena bagi tahu 3 tahun pertama dia naik 10% dan 3 tahun akan datang berikutnya dia naik 1%. Okey, tapi kenaikan harga tu bergantung kepada company dan juga tabaruk fund yang ada dekat ProVXN. Okey, dan pelanggan akan dapat notis 90 hari. Right. Setakat ni ada soalan? Harap you all semua faham. Okay, kalau ada soalan boleh letak kat chat box, okay, ataupun boleh terus tanya. Okey. Ini adalah berkaitan dengan terangkan dengan terperinci tentang 43 penyakit kritikal yang dilindungi. Terang betul-betul. Okey. Okey, dia ada 43 jenis penyakit kritikal dalam dalam polisi ni, kena terang secara detail. Kena bagi tahu. Okey, kena bagi tahu. Sebab ada kanser yang kena stage 1 dalam, sebab bila 43 jenis penyakit ni dia kena memenuhi definisi yang ada dalam polisi ni, baru dia dapat pampasan yang dia ambil. Contoh, kalau definisi tu menyatakan penyakit kritikal tu, contohnya kanser, dia kena stage 3 baru dia dapat pampasan. Kalau dia dapat dia baru ketika waktu tu dia kena stage 1 dan 2, dia belum dapat lagi pampasan. Itu kena jelaskan kepada pelanggan kita. Okey, kena pastikan dia faham. Kena jelaskan benda tu. Okey, dia mesti memenuhi definisi yang ditetapkan, dah ada dalam polisi ni. Okey, sebab ada orang dia tak tahu pun dia ada kanser, tutup dia kena stage 4. Ada orang dia dapat detek awal kan, tiba-tiba dia nak claim untuk CI. Dia tengok kalau memenuhi kriteria dan juga definisi yang ditetapkan oleh ProVXN, maka dia layak untuk dapat pampasan yang diambil. Dan kalau tak memenuhi, dan dia tak dapat lah. Itu sangat penting. Sebagai takaful consultant,
kena terangkan benda tu secara detail. Okey, sama juga dengan TPD. Okey, kalau dia ada ambil untuk kemalangan, kena bagi tahu peratusan untuk kemalangan tu apa semua ada dalam tu. Okey, untuk 43 jenis penyakit ni kena terangkan secara detail. Okey, untuk cash value, okey, terangkan kepada pelanggan kita juga, okey, pulangan pelaburan tidak dijamin. Okey, jangan suka-suka hati letak tu. Okey, kita contohlah ambil produk aspirasi kan. Okey, produk aspirasi bukan pure investment. Okey, dia adalah saving. Kita tak boleh kata, oh, you dapat guarantee 20%, you dapat guarantee 50%. Okey, sebab bank negara punya ni dah bagi tahu dia punya guideline dia, X tu adalah 2%, Y adalah 5%. Tapi kalau based on track record yang kita ada banyak fund kan, ada equity, ada urus, apa lagi, dan bond. Kita kena tunjuk dia punya fund performance record tu dekat pelanggan kita, supaya dia lebih percaya dan yakinlah yang dana yang diambil tu boleh memberi prestasi pulangan yang lebih tinggi. Kita tak menjanjikan bulanan bintang sebab takaful ni adalah instrumen protection, bukan investment. Okey, kena jelaskan kat situ. Kalau dia nak pure investment, suruh dia ambil unit trust ataupun ASB ataupun tabung haji. Whatever lah yang memberi pulangan tinggi pada dia. Okey, kita first thing first, kita nak protect dulu dia, bukan kita nak bagi dia pulangan apa. Ini hanya sebahagian yang ada dalam polisi. Tapi saya tak nafikan ada pelanggan yang ambil sewa hanya RM20, RM50 bila dia dah almost 10 tahun, okey, dia tak pernah miss payment, dia punya accumulate, dia punya cash value tu sangat banyak. Tak dapat nafikan. Tapi kita nak jaga term yang kita keluarkan kepada pelanggan, kita kena bagi tahu yang ini bukan pure investment. Yang you ambil adalah protection. Supaya dia tak salah faham. Bila pelanggan ni, dia akan ingat sampai bila-bila you cakap ni saving. Ini adalah investment. Dia duk rasa macam dia bayar 100 tu, 100% 100 tu masuk dalam account dia. Jadi setahun dah ada 1,200. Salah. Okey, salah. Jangan buat macam tu. Okey. Dan supaya dia tak salah faham benda tu, kita kena terangkan secara detail. Okey, secara detail. Okey, mudah mudah untuk faham, tak susah pun. Okey, kita terangkan juga kepada prospek kita, bagi tahu dia ini adalah salinan borang permohonan sebagai bukti. Dalam borang permohonan ni kita submit melalui mobility kan. Jadi dalam ni everything apa yang dia bagi tahu semua kita letak dalam borang permohonan ni. Proposal form kita dah isi siap-siap dalam mobility sebelum kita submit. Sebelum sampai kat sistem PBSN, kita tanya dia secara detail pekerjaan dia, kelas pekerjaan dia, tinggi dan berat dia berapa. Semua ada dalam ni. Apa yang dia bagi tahu kita, semua ada dalam ni. Jadi akan datang kalau berlaku non-disclosure case ataupun investigation case disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan claim tak lepas dan sebagainya, company akan rujuk semula kepada proposal form yang kita isi. Ini sebagai bukti. Maksudnya kalau dekat bahagian health declaration tu, kita bagi tahu semua sihat, rupanya dia ada sakit dan dia akan rujuk semula. Betul tak kita isi ke tak? Okey, ini sebagai bukti. Ini nak menunjukkan betapa kita jujurnya dalam bisnes yang kita buat ni. Okey. Alright. Okey. Alright, ini part yang paling penting juga. Hospital Airline Service ni apa? Okey, Hospital Airline Service ni adalah servis yang di-provide oleh PRUBSN untuk pelanggan-pelanggan PRUBSN masuk ke hospital.
kita tak guna third party tau. Hospital Airline Service ni adalah memang ada PRUBSN, direct dengan PRUBSN. Dia bukan guna third party. Ada company dia guna third party punya, kan, dia upah mana-mana syarikat, contohnya macam PM Care. PM Care lah yang uruskan dia punya GL. Kita tak. Prudential BSN, dia ada dia punya Hospital Airline Service yang menguruskan, menguruskan GL, ventilator untuk kemasukan juga keluar hospital untuk pelanggan PRUBSN sendiri. Ini kena terangkan secara detail supaya pelanggan kita tak salah faham lah. Medical card pastikan dia mesti warded selama lebih 6 jam baru cover. Kalau dia nak pergi buat outpatient, kita tak cover. Kena terangkan secara detail, kita tak cover. Pesakit luar kita tak cover kecuali accident, tapi kena bayar dahulu. Okey? Dan kena terangkan juga bila dia nak masuk hospital, dia kena sediakan deposit antara 300 hingga ke 500. Ada juga hospital minta 1,000. Depend kepada hospital. Dan cara paling selamat sebelum masuk hospital, kalau kita nak bantu pelanggan kita, kita call dulu hospital tersebut. Tanya dia ada bilik kosong ke, deposit yang dikenakan berapa, kita bantu untuk memudahkan urusan dia. Supaya pelanggan tu tak penat lah. Okey, ini kena terangkan. Dan kita sebagai ejen sediakan nombor telefon. Pertama kita kena simpan, PRUBSN punya customer service punya nombor, simpan sebagai apa-apa berlaku. Tapi PRUBSN customer service PRUBSN hanya sampai pukul 5 kan. Ambil yang 24 hour, ada Hospital Airline Service ada 24 hour. Maksudnya kalau klien kita masuk pukul 12 malam, 1 pagi, kita boleh call orang yang in charge. Sekiranya GL tu lambat. Kalau kita nak mudahkan urusan pelanggan kita masuk hospital, kadang-kadang staf dekat hospital tu dia buat kerja lambat ataupun dia dah email dan sebagainya tapi Prudential belum receive, dan kita kena call. Tapi sekarang ni memang sangat mudah lah. Sebab diorang dah ada sistem portal yang disediakan oleh Prudential kepada hospital panel. Tak susah. Dulu guna fax. Dia memang sangat lambat lah. Okey. Soalan. Okey, Ibu tanya detail borang pemohon tu boleh update ke, contoh kalau ada perubahan IMO? Boleh update. Boleh endorsement boleh bagi tahu. Kalau ada pertukaran, contoh kan pertukaran sama ada dia merokok ataupun tak, itu boleh tukar. Contohnya dia kerja, sekarang dia kelas 1, tiba-tiba dia tahun depan dia dah kelas 4 pekerjaan dia. Sebelum kerja dalam office dia, tiba-tiba dia kena jadi pegawai polis, contoh lah kan. Dia punya kelas pekerjaan tu dah berubah. Kena isi borang semula. Sebab tu kita kena buat review dengan klien kita, pelanggan kita. Kita kena tanya dia. Nak update kat mana? Okay, nak update tu kena ambil borang dekat Takaful.net, download borang tu, then submit semula dekat Pusat Plus. Boleh submit semula dekat Pusat Plus. Okey, ada borang dekat situ. Banyak borang dekat Takaful.net. Untuk kita buat perubahan maklumat lah, sama ada alamat dia ke, perubahan dari segi pekerjaan dia semua boleh. Okey Ibu faham Alright. Setakat ni ada lagi soalan nak tanya? Hospital Airline Service ni sangat-sangat penting. Mungkin sekarang ejen baru tak tahu, tak ada pengalaman macam mana nak uruskan klien masuk hospital ni. Kena standby kena standby. Okey. Bukan saya nak bagi takut kan, tak. Nak bagi sentiasa bersedia. Sebagai Takaful Consultant dah ready untuk uruskan kita punya pelanggan. Alright. Kalau ada nombor telefon tu tak ada masalah. Sekarang saya rasa lebih mudah. Okey, sebab sistem semua online. Okey. Ini rasanya dah habis dah. Okey, terangkan manfaat perubatan ketika di antarabangsa. Kalau klien tu nak guna dekat luar negara, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Dia boleh guna dekat luar negara dengan syarat 90 hari pertama sahaja.
Tapi apa? Dia kena bayar dulu. Bukan dia terus guna medical card tu, tak. Dia pay and claim. Dia bayar dekat sana. Contohnya dekat China kan. Dia pergi, dia masuk hospital, dia bayar dulu. Then baru dia boleh claim dekat Malaysia. Semua resit tu dia kena bagilah. Kita tak ada access terus dekat international. DL kat sana tak keluar. Okey, dia kena bayar dulu then claim balik. Dan kita juga ada untuk apa? Kiranya customer ni masuk ke dia meninggal. Okey, dia meninggal dekat luar negara, nak bawa balik jenazah tu kan, perlukan duit, kos kan. Jadi kita untuk pelanggan kita yang ambil medical card, kita boleh uruskan. Dekat belakang medical card tu ada nombor. Jadi kalau waris dia boleh uruskan lah. Dia boleh hubungi dengan Prudential BSN. Prudential BSN uruskan untuk bawa jenazah tu pulang daripada luar negara ke Malaysia. Okey, kos semua ditanggung. Mahal tau nak bawa balik jenazah tu. Kos dia puluhan ribu. Okey. Dan nasihat juga pelanggan supaya dia ambil private insurance. Itu lebih mudah lah. Private insurance ni, kalau ambil etika pun murah je. Ada yang RM20, RM30. Nak pergi travel, ambil private insurance. Ada private insurance, dia siap sediakan lagi manfaat perubatan hospital dekat luar negara. Lagi murah dan dia dapat benefit banyak kan. Okey. Okey. Dan untuk pelanggan kita yang buat hibah kan, saya cadangkan ejen-ejen boleh buat CJ macam ni. Saya pun baru buat. Okey, thanks juga pada Fikri pula. Raja Fikri, okey, Fikri yang tolong buatkan. Dan you all semua kalau nak, okey, kalau nak CJ ni, nak bagi benda tu terkesan dalam jiwa dia, untuk dia bagi dekat isteri dia kan, kat siapa-siapa dia, sediakan CJ macam ni. Okey, 5 minit siap-siap. Fikri buat. Mana Fikri ada? Ada. Okey, Fikri. Fikri share sikit Fikri. Berapa kos semua ni? Okey. Nak share cost ke? Kena bagi tahu lah. Nanti dia orang senang nak prepare kan. Okey, berapa buat ni? Apa yang perlu dia bagi? Okey, kalau siapa-siapa lah nak sijil macam ni, wakaf hibah ni, hanya perlu bagi detail penama hibah lah. Detail penama hibah. Detail penama dan juga agent code kan? Agent code. Betul. Dan Detail penama, agent code dengan ni lah, diri sendiri punya detail juga lah macam ni kan. Nama agent, nama penuh agent code, nombor telefon, sebab dah tahulah dalam WhatsApp ada kan. So penama hibah tu siapa dia and then berapa amount dia. Okay. So ayat tu semua dah ada. Okay, you guys tak perlu risau. Okay, kalau ada nak tukar-tukar sikit bagi tahu je. Bagi tahu. Boleh terus dekat Fikri. Dia buat semua. Okay. Memang terbaik lah. Kadang-kadang bila wife tu baca memang saya rasa menitis air mata. Kalau yang jauh-jauh tu bolehlah macam contoh macam dah kumpul banyak buat sekali, nanti boleh post lah. Janganlah satu. Ibu cakap cantik CJ ni. Okey, ibu boleh buat bagi tahu Fikri, nanti dia post saja. Okey. Tapi buat kalau boleh buat banyak lah macam 5 ke 10 kan, janganlah satu kan. Jimatlah sikit. Jadi masa kita hantar polisi tadi berserta dengan sijil ni, okey, sijil ni tak di-provide oleh Prudential kena buat sendiri tau. Ini inisiatif ejen sendiri lah, bukan kita Prudential sediakan, tak. Okey. Ibu type sendiri last week menitik air mata. Wow, power ayat ibu ni. Tanpa menitik air mata, okey. Jadi bila kita hantar polisi tu, bagilah dekat isteri dia baca, okey. Mudah-mudahan apa yang dia ambil polisi hibah ni berkekalan. Okey, bukan dia ambil sebulan dua and then dia stop. Kita nak pastikan kelangsungan hidup untuk family dia tu terus bersambung lah. Bukan kejap-kejap tak. Okey. So saya rasa ni sangat salah satu kita boleh gunalah mana-mana cara yang kita rasa yang terbaik lah. Saya rasa ni salah satu yang terbaik jugalah. Okey.
Boleh PM terus Fikri. Sangat cepat, pagi bagi tahu petang dah siap. Oh, memang cepat gila. Macam dia ada kilang kan. Terus buat, terus siap. Okey. Okey, Semua boleh. program ada. Just bagi nama penama sahaja. Berapa amount hibah tu yang nak dihibahkan, nama ejen kod dan nombor telefon. Mudah kan? Kalau yang nak repeat, kalau macam yang nak repeat, contoh macam Syah kan, Syah dah buat, nak repeat, Syah tak perlu bagilah agent code apa semua sebab dah save Betul, dah lah. sebab dah ada kan. Dah save dah lah. Cuma just bagi detail penama hibah tu dengan berapa amount dia. Lepas tu kalau rasa nak custom ayat, sebab ayat ni contoh kalau macam kepada isteri, dia akan beritahu lah kepada isteri dan anak-anak kan. Tapi kalau dia tak ada anak lagi, nak buang anak tu ke ataupun dia memang tak ada harapan ada anak ke, nak buang ayat anak tu pun boleh, tak ada masalah. Terpulang lah nak tambah ayat ke, nak kurangkan ke. Mana-manalah kalau rasa ada idea yang lebih rasa menyentuh jiwa bila baca, bukan dia je menangis, suami dia, anak-anak dia semua menangis kan. Satu keluarga menangis. Maksudnya memang Syah menangis tak Syah? menangis. Okey, belum sampai dekat tangan pelanggan lagi, saya pun nanti nak hantar, nak suruh dia baca depan saya kan. Kita nak tengok kan. Okey. Dan inilah salah satu cara yang terbaik lah kita, apa-apa idea yang kita boleh guna dan kita boleh berkongsi kepada grup dan kita kongsikan. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni ada value yang kita bagi pada pelanggan kita. Brilliant idea. Okey. Dia cakap. Okey. Alright. Okey. Ada soalan setakat ni boleh? Ada apa-apa nak tanya pasal CJ, pasal polisi? Okey. Alright, ni yang terakhir. Okey, macam biasa, Martin juga untuk ejen yang baru yang belum tahu, Martin juga sediakan file. Okey, file ni boleh tanya dekat bahagian marketing. Okey, bahagian marketing untuk dapatkan file ni, dan file ni boleh letak terus medical card dekat tepi ni. Dan file ni kita bagilah file ni supaya apa? Supaya tak basah, dan pastikan customer tu simpan elok-elok dalam almari. Okey. Sebab pengalaman saya dulu, kita main bagi dalam plastik, bila dah jumpa 2-3 tahun makan di anai-anai, makan di semut semua, dah tak ada rupa dah sebagai polisi. Sebab ini adalah original certificate. Bila berlaku kematian, company nak tengok original certificate. Kalau tidak, dia kena buat apa? Suruhanjaya sumpah. Okey, dia kena buat suruhanjaya sumpah untuk dapatkan yang baru. Bila berlaku kematian, dia orang nak tengok original certificate ni, dipanggil original certificate. Okey. Alright, ada apa-apa soalan guys? Ini sahaja malam ni. Harap dapat membayar lagi. Satu last. Okey, ini adalah aplikasi yang disediakan oleh PUBSN untuk memudahkan urusan pelanggan. Dan kita, masa jumpa pelanggan tu, minta dia download terus daripada dia punya app store dia. Ada PUBSN Navigator ni. Navigator ni untuk memudahkan dia mencari panel hospital di dalam Malaysia. Dia boleh explore terus dalam tu. Mana-mana panel hospital yang berdekatan dia dah sediakan dalam tu. Semua komplit dengan harga bilik, nama doktor, dia punya maps nak pergi ke hospital tersebut. Okey. Dia dah bagi tahu in detail. Minta, mohon pada pelanggan untuk download supaya memudahkan bila berlaku kecemasan. Okey, dia pun tak perlu tergesa-gesa nak call agent apa semua, dia boleh tengok dekat aplikasi PUBSN Navigator tu mana dia punya hospital berdekatan, dan kat situ pun boleh waste, boleh semua senang, mudah. Okey. Okey, dan boleh juga minta customer ni download PUBSN Insan untuk tahu waktu Zohor apa semualah, kiblat semua ada dalam ni. Untuk bayar zakat semua ada, penyerahan zakat semua ada dalam ni. Minta download lah untuk memudahkan dia. Dan juga pause. Okey, pause ni untuk customer sekarang dah boleh check dia punya sertifikat detail dalam aplikasi pause ni. Okey. Alright, ini sahaja malam ni. Okey, ada soalan? Okey, ada soalan guys?
Tak ada. Tak ada. Nampaknya mengantuk lah tu dah tak ada. Okey, alright. Kalau tak ada,